Okay, hari ni cikgu nak ajar berkenaan dengan bab 1, pola dan jujukan. Okay, sebelum tu pola tu maksudnya suatu aturan ataupun corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okay, kita ingat semula pola-pola ni ada 4 jenis Menambah, menolak, mendarab, membahagi. Tambah, tolak, darab, bahagi. Macam mana kita nak kenal sama ada pola tersebut mendarab ke, membahagi ke, menolak ke, apa ke? Kita tengok daripada senarai nombor. Tengok daripada senarai nombor. Senarai nombor tu, jika nombor dia tu besar. Jika nombor tu makin meningkat. Jika senarai nombor tu makin besar, pola dia mungkin tambah ataupun darab. Menambah atau darab. Jika senarai nombor tu pula makin kecil, pola dia mungkin menolak ataupun bahagi. Menolak atau bahagi. Tengok sini. Macam mana kalau senarai nombor tu menambah kan? Ni makin besar. Contoh dia makin besar. So kita tahu makin besar, dia sama ada tambah atau darab. Jadi kita tengok dari segi beza antara nombor-nombor ni. Nombor dia tu lebih kurang sama je. Daripada sar jadi belas. Ni mungkin menambah lah. Tapi kalau mendarab tu, dia punya beza nombor ni. Contohnya kat sini nombor sar. Lepas tu tiba-tiba yang ni nombor 10. Lepas tu jadi 30. Jadi 100. Macam tu. Beza dia tu untuk setiap nombor tu makin besar yang amat sangat. Macam mana nak cakap faham je lah. Okay, seterusnya kita nak tahu pola tu tambah berapa. Kita ambil, kalau untuk menambah menolak, kita ambil nombor yang kedua. Nombor yang kedua tolak dengan nombor pertama. Atau ini untuk pasangan dua nombor lah. Nombor sebelah-sebelah. Nombor yang sebelah-sebelah. Nombor besar tolak dengan nombor kecil. Kalau untuk darab dengan bahagi, macam mana kita nak tentukan dia punya tu darab berapa, bahagi berapa. Ambil antara pasangan dua nombor tu, bahagi besar bahagi dengan kecil. Namanya pasangan dua nombor tu ambil yang bersebelahan, jangan ambil yang jarak-jarak. Dua nombor yang bersebelahan tu, kalau untuk darab bahagi, ambil nilai yang besar bahagi dengan nilai yang kecil. Faham? Ni kalau kita nak tahu dia darab berapa, bahagi berapa. Kita dah pilih dah pola dia, darab atau bahagi, tambah atau tolak. Sekarang nak tahu dia buat dengan nombor berapa, kita buat macam ni lah. Kalau untuk yang pertama tadi, ni kita beza dia tak besar sangat. Jadi dia mungkin menambah. Nak tahu tambah berapa, ambil nombor kedua, tolak dengan nombor pertama. 9 tolak 4. 14 tolak 9. Dia dapat 555. Jadi nombor ni menambah 5. Pola dia tu tambah 5. Ataupun kita boleh buat ayat menambah nombor sebelumnya dengan 5. Menambah nombor sebelumnya dengan 5. Okay, contoh soalan. Kita nampak tak? Nampak kat sini. Contoh soalan ni yang D ni 81. Okay, tengok nombor. Yang pertama, step pertama kita check sama ada senarai nombor tu makin besar ataupun makin kecil. Okay, nombor ni makin besar ke makin kecil? Makin kecil. Kalau makin kecil, dia pola dia sama ada tolak ataupun bahagi. Tolak ke macam ni? Kalau tolak, dia punya beza nombor dia tak dekat-dekat je. Sama, seragam. Tapi ini, tengok senarai nombor ni. Mula-mula dengan nombor 80. Lepas tu jadi 20. Lepas tu jadi nombor besar. Ni maksudnya dia bahagi. Tapi bahagi nombor berapa? Bahagi nombor berapa, kita tengoklah. Ni kat sini tadi, cikgu cakap, ambil nombor besar bahagi dengan nombor kecil. Nombor besar, 81 bahagi dengan 27. Dapat berapa? Dapat 3. Try pula nombor lain. Pasangan nombor lain, kita ambil nombor yang dekat-dekat, bersebelahan.
81 dengan 27. 27 dengan 9. 9 dengan 3 macam tu. Jangan ambil 81 dengan 9 ataupun 27 dengan 3. Itu yang jarak. Ini kita ambil yang bersebelahan. Ambil nombor besar bahagi dengan nombor kecil. Tengok dia sama. Hasil yang kita dapat tu sama. Jadinya pola dia. Tadi kan ini adalah bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 3. Gitu. Ataupun kita boleh buat ayat. Ayat macam mana? Membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Boleh membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Yang ni penting kita tulis sini untuk semak. Untuk kita semak sama ada setiap pasangan nombor tu kita dapat nombor yang sama. Kena buatlah. Sebabnya mungkin kat sini dapat 3. Bahagi pula pasangan nombor lain dapat 4. Jadi kalau tak sama, beza dia tak sama, nilai dia tak sama, dia bukan pola. Dia tiada pola. Bukan pola. Dia tiada pola. Pola ni dia tambah nombor-nombor seterusnya, darab nombor seterusnya ataupun bahagi nombor seterusnya tu dengan nombor yang sama. Dia berulang-ulang nombor sama. Tu menunjukkan suatu set nombor tu ada pola. Okey, boleh. Okey, selain daripada pola yang menunjukkan dia ditambah, ditolak, didarab dengan bahagi dengan nombor yang sama, ada juga pola yang dia tambah nombor yang berbeza-beza tapi dia ikut urutan. Apa dia? Segitiga Pascal. Lagi? Apa lagi? Nombor Fibonacci. Ingat lagi tak macam mana segitiga Pascal? Okay, segitiga Pascal ni hasil tambah dua nombor baris atasnya. Dia kan membentuk segitiga. Ini satu. Satu kat tepi ni dia turun je. Okay, nombor bawah ni. Macam mana dapat dua? Dua ni hasil tambah dua kotak kat atas ni. Dua nombor atas ni baris atas. 1 tambah 1 dapat 2. Okay, kat sini 1 kan kita turun. Kat sini nombor apa? Tengok baris atas dia tu 1 dengan 2. 1 tambah 2 dapat 3. Yang ni 2 tambah 1 3 1. Macam tu. Ingat, dia adalah hasil tambah 2 nombor baris di atas ni. Nak tahu baris bawah, tengok baris atas nombor apa, tambah 2 nombor tu. Okay, itu segitiga Pascal. Okay, nombor Fibonacci pula adalah nombor apa? Dia merupakan hasil tambah 2 nombor sebelumnya. 2 nombor sebelumnya. Contohnya, kalau nombor sebelumnya tu ada nombor 0 dengan 1. Nombor berapa kat seterusnya? Kita tambah 2 nombor sebelumnya. 0 tambah 1, 1. Lepas tu nombor apa? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, dapat 3. 2 tambah 3, dapat 5. Macam tu. Ni Fibonacci hasil tambah 2 nombor sebelumnya. 2 nombor sebelumnya ditambah, dapat ni. Ni tambah ni, dapat ni. Yang ni, kalau nombor seterusnya, lepas 5, nombor apa? Bukan 6, tapi 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8. Dan seterusnya lah. Itu merupakan nombor Fibonacci. Ingat balik. Itu berkenaan dengan nombor Fibonacci. Dan seterusnya jujukan. Yang terakhir adalah jujukan. Jujukan ni apa? Okay, jujukan ni adalah suatu susunan nombor ataupun objek yang mengikut pola tertentu. Susunan nombor macam ni, susunan nombor. Dia, jika susunan nombor tu ada pola. Secara ringkasnya, susunan nombor tu ada pola. Ada pola. Bila ada pola, maknanya kita panggil yang ni, susunan nombor tu adalah jujukan lah. Itu maksud dia. Nombor-nombor ni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ini merupakan jujukan sebab dia ada pola. Pola dia apa? Nombor Fibonacci tadi, hasil tambah 2 nombor sebelumnya.
Macam nombor ni 4, 9, 14, 19. Ini pun merupakan jujukan. Ini serai nombor ni. Ini adalah jujukan. Kenapa jujukan? Sebab ada pola. Polanya apa? Menambah nombor sebelumnya dengan 5. Kalau 81, 27, 9, 3 dan seterusnya. Ini pun pola. Bukan pola. Maksud cikgu, ini adalah jujukan. Ini suatu serai nombor ni adalah jujukan. Merupakan jujukan sebabnya ada pola. Polanya berapa? Menambah nombor dengan nombor 3. Membahagi. Boleh? Boleh faham? Itu untuk jujukan. Jujukan ni dia ada sebutan-sebutan dalam jujukan ni. Kita namakan sebutan dalam jujukan. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, macam tu. Tu boleh tengok dalam buku teks lah. Muka surat 16. Muka surat 16. Okay, itu saja daripada cikgu.